Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Encik Azrul ke? Ya saya. Minta maaf Cik, ganggu saya Faiz Mirang dari UMT. Ya ada apa? Saya nak temu Aman Cik sikit pasal syarikat Encik lah. Saya Fucuk Asdi tu boleh ke? Oh, boleh. Okey, pertamanya boleh Encik kenalkan diri dan ceritakan sedikit lah tentang perusahaan yang telah Encik jalankan. Oh, ni dari mana? Faiz dari UNT. UMT. Oh, UNT. Okey. Hmm, okey. Nak detail pasal company Pucuk Azdi eh? Ya sebab untuk assignment saya dah DM, saya dah mesej ikut Facebook lah ni, dia bagi Oh, nombor encik ah. okey, okey. Okey, okey. Okey, nak tahu pasal background company kan? Ya cik. Okey, saya cerita sedikit eh. Nama saya Azrul bin Majid. Saya ni berasal daripada Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Perniagaan yang saya lakukan ni ialah memproses dan mengeluarkan sayur pucuk yang segar untuk dibekalkan kepada pelanggan. Saya ni sebagai wakil kepada Puan Siti Aisyah bin Sulaiman. Perniagaan ni ia merupakan perniagaan yang keluarga sejak generasi yang lalu. Uh, jadi maknanya sekarang ni diusahakan oleh Puan Siti Aisyah yang merupakan owner untuk perniagaan sayur pucuk Azdi ni. Okay, dan beliau juga ialah bos kami di sini. Perniagaan ini merupakan perniagaan yang diusahakan turun-temurun dari keluarga. Dan kami merupakan generasi ketiga untuk meneruskan legasi ini. Perniagaan ini dia memakan masa selama 33 tahun. Ia merupakan satu proses perniagaan yang cukup panjang untuk sebuah industri food and beverage. Untuk tambahan, kami ini meneruskan atau mengambil perusahaan ini daripada abang sepupu. So, itulah sedikit sebanyak pasal background company ni. Okey, seterusnya apakah yang terdetik dalam diri Encik Azrul untuk terus menjalankan perusahaan ini? Sedangkan banyak lagi niche perniagaan food dan beverage yang perlu diterokai. Adakah ianya memberikan keuntungan yang besar? Hmm, kalau macam cakap pasal keuntungan kan, boleh dikatakan semua perniagaan nak mahukan keuntungan kan. Kita macam tidak kira sama ada perniagaan kita dalam skala kecil ataupun besar. Tapi apa yang lebih penting kepada kami ni, yang pertama, saya kira perusahaan ni merupakan satu usaha fardu kifayah. Kerana kita ada atau kurang orang Melayu Islam yang membekalkan sayur pucuk ni kepada industri makanan. So, Alhamdulillah sekarang kita ada ejen yang dah start distribute untuk halaman. So, boleh dikatakan hampir setiap negeri ada produk kita. Cuma tidak menyeluruh lagi. Ia cuma tidak menyeluruh sebab ramai lagi yang tidak tahu. Selepas daripada ni, kita akan approach kedai ke kedai lagi untuk memasarkan produk ni. Okay. Yang kedua, kami ni macam nak membantu golongan ibu tunggal bagi mereka yang tidak berkemampuan sekitar Bukit Mentajam, Pulau Pinang ni. Okey, baik saya faham, dan satu nilai yang baik lah daripada syarikat Tuan Azrul ni. Jadi macam mana dari segi pemprosesan sayur pucuk tersebut, dari segi kualiti, kuantiti, pengeluaran setiap hari, penghantaran dan servis yang diberikan kepada pelanggan, boleh Encik Azrul ceritakan sedikit? Uh, Boleh. Macam kami ni baru je buka satu kilang di Bukit Mentajam ni. Baru saja beroperasi dalam masa 1 tahun 10 bulan. Dalam 1 tahun 10 bulan. Kalau sebelum ni, proses ni dibuat dengan menggunakan dapur kayu dan boleh makan masa dengan lebih lama
So kilang kedua ni dalam proses pengeluaran kayu pucuk dan menyelesaikan penjualan. Okay. Proses macam untuk menghasilkan kayu pucuk ni, dia boleh katakan sangat rumit sebab banyak perkara yang perlu dijaga. Macam antaranya kacang soya yang digunakan dan kebersihan proses pengeluaran dari awal sampai akhir untuk menghasilkan daripada kayu pucuk ni. Okay. Macam kami ni kita gunakan kayu pure daripada Kanada yang di blend dan dimasak, lepas tu dikeringkan. Kemudian ia akan mengeluarkan dan menghasilkan sekeping pucuk. Okay. Proses tu dia akan hasilkan kayu pucuk ni. Dia boleh dalam makan masa yang agak lama lah. Macam pertama pada pukul 4 petang sampai 5 pagi kami masak soya atau kayu pucuk. Lepas tu baru selesai satu dapur. Lepas tu kami tinggalkan sekejap. Lepas tu keringkan kayu pucuk, ianya macam mengambil masa dalam satu malam. Lepas dia selesai semuanya dari prosesan hingga packaging, barulah kami buat hantaran. Lepas tu kami ni macam juga turut menjual bahan buangan kilang seperti ampat soya, sepihan kayu pucuk untuk dijadikan makanan ternakan. Jadi banyak pula lah macam produk ataupun bahan sampingan lah daripada pucuk ni. Okay, jelas. Ya. Sebab kita tengok ni bahan bahan buangan kilang juga dijual. Ya, betul. Jadi macam ada sedikit passive income gitu. Okey, faham. Okey, yang terakhir lah saya kira, bagaimana SOP kilang semasa aktiviti pemprosesan pucuk dijalankan, bukan SOP COVID, SOP kilang lah. Jadi boleh Encik Azrul terangkan sikit? Okey, macam dari prosedur kilang kami ni, kami ni mempunyai 20 dapur. Satu malam keluarkan 3,500 pack, lebih kurang dalam 30 kilogram. Okey. Soya yang bermutu tinggi daripada Kanada ni sangat baik untuk dimakan lah. So bila kayu pucuk kering ni, ianya akan menjadi dia macam shiny, macam berkilat lah. Jadi boleh nampak kualiti dia kalau tengok daripada luaran dia kan. Lepas tu production ianya macam bergantung pada cuaca pada satu hari tu. So macam kalau cuaca panas, dia boleh tingkatkan production. Tapi kalau macam cuaca kurang elok atau macam mendung macam tu, dia boleh effect juga, dia akan kurangkan production yang kebiasaannya kita buat. Jadi, kalau untuk proses halai pula, dan mesin pembuatan kita ni dia ada 9 manpower. Kalau untuk packaging kita ada 7 orang untuk packetkan kayu pucuk ni, dan kita akan masukkan ke dalam kotak untuk dihantar kepada ejen di kedai yang membekalkan kayu pucuk. Ejen-ejen yang kami sudah ambil kan. Okay, kalau macam luar daripada Pulau Pinang pun kita hantar untuk mereka. Okay. Kalau sebelum ni kan, kapasiti kita lebih kurang 30 hingga 40 kotak setiap hari. Tapi sekarang ni kena double. Lebih-lebih lagi dengan hebatnya budaya media dan tular ni kan, kami macam yakinlah perniagaan dan perusahaan ni dapat berkembang pada masa yang akan datang. Okey. Ada lagi ke penambahan tuan Encik Azrul? Setakat ni yang tiga lah. Okey, kalau macam tu terima kasihlah kerana sudi untuk pinjamkan masa sekejap pada petang ni. Dan kalau ikutkan kita Google Meet yang sebenarnya, tapi disebabkan ada kekangan lah dari segi internet untuk rakam dan sebagainya, jadi saya ambil inisiatif untuk
secara call dan juga kita rakam macam ni lah untuk buat video interview sikit dengan Cik Azrul. Oh, Minta maaf ya Cik Azrul ambil masa yang lama. oh ya, tak apa. Okay, terima kasih ya. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam.